Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada Dion dan rakan ahli kumpulan saya lagi seorang. Jadi di sini tugasan 2 ialah pembentangan tentang penulisan akademik, di mana slide seterusnya membentangkan tentang ahli kumpulan kami, iaitu boleh ke slide seterusnya. Iaitu diri saya sendiri, iaitu Muhammad Faris Irfan Fauzi bin Abdul Muiz. Rakan saya Shirley Tai Liang Yin dan lagi seorang iaitu Vion Mak Zizwan. Seterusnya, untuk soalan tugasan yang telah diberikan, saya akan bacakan. Berdasarkan artikel dalam lampiran 1 secara berkumpulan, kami dikehendaki untuk membuat analisis tentang keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan terdapat dalam artikel tersebut. Analisis anda hendaklah disertakan dengan contoh-contoh dan sumber rujukan sesuai dan relevan. Hasil kerja kumpulan hendaklah dipersembahkan dalam jangka masa 30 minit. Cara persembahan idea hasil kerja kumpulan anda perlu melalui pembentangan dengan menggunakan teknologi yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya. Jadi di sini terdapat 6 kandungan pembentangan kami pada hari ini. Iaitu pertama, bermula dengan pembentangan daripada saya, iaitu pengenalan keutuhan wacana. Seterusnya akan disambung oleh Vion, iaitu jenis-jenis keutuhan wacana dan analisis keutuhan wacana. Kemudian bersambung kepada saya semula, iaitu untuk analisis kejelasan, dan akan dihabiskan oleh Shirley dengan analisis sumber rujukan dan analisis citasi dan rujukan. Seterusnya. Jadi, bermula untuk isi pertama, iaitu pengenalan keutuhan wacana. Jadi, keutuhan wacana ini merujuk kepada ciri atau kemenjadian teks yang menjadikannya berkait, bersatu dan logik dalam penyampaian mesej atau isi yang ingin disampaikan. Dalam penghasilan teks atau percakapan, wacana dianggap utuh apabila semua elemen atau komponen dalam wacana itu tersusun dengan baik, saling berkaitan dan menyokong antara satu sama lain untuk menyampaikan makna yang jelas. Terdapat beberapa elemen utama seperti, pertama adalah kohesi. Ini merujuk kepada penggunaan alat-alat bahasa seperti kata ganti nama, kata hubung dan pengulangan untuk menghubungkan idea-idea dalam sebuah wacana. Alat kohesi ini memastikan setiap bahagian wacana saling berkait dan tidak terputus ataupun lari daripada topik yang sedang dibincangkan. Seterusnya kita ada koherensi. Koherensi merujuk kepada keteraturan dan kesinambungan maksud dalam sebuah wacana. Idea-idea yang disampaikan dalam wacana harus teratur secara logik dan mudah diikuti oleh pembaca supaya mereka lebih memahami konteks yang ingin disampaikan. Kemudian adalah konteks. Keutuhan wacana juga bergantung pada konteks sosial, budaya dan situasional. Wacana hanya dianggap utuh jika sesuai dengan latar konteks dan dapat difahami oleh penerima mengikut konteks tersebut. Jadi maksudnya, bila seorang itu membaca, pentingnya keutuhan wacana ini adalah berhubung kait dengan konteks juga. Dan akhir sekali adalah tujuan dan relevansi. Wacana perlu mempunyai tujuan yang jelas dan setiap unsur dalam wacana tersebut harus relevan dengan tujuan itu. Ini membantu pembaca atau pendengar untuk memahami mesej utama yang ingin disampaikan dengan jelas. Sebagai contoh, dalam suatu artikel atau karangan, keutuhan wacana dicapai apabila setiap perenggan mempunyai hubungan yang logik antara satu sama lain. Maksudnya berkait. Ada kesinambungan antara idea dan keseluruhan teks memberi gambaran atau mesej yang jelas tanpa berlaku sebarang kekeliruan. Maksud yang dimaksudkan di sini adalah teratur dalam setiap perenggan sampai penutup. Seterusnya, bergerak kepada Bion. Terima kasih Irfan. Tadi Irfan ada bagi penjelasan tentang pengenalan keutuhan wacana. Jadi saya akan teruskan dengan jenis-jenis keutuhan wacana. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana dalam penulisan akademik, yaitu keutuhan gramatikal, yang kedua keutuhan leksikal, yang ketiga keutuhan semantik, yang keempat keutuhan fonologi. Yang pertama, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini merujuk kepada aspek-aspek tata bahasa yang membantu memastikan kesatuan dan kelancaran dalam wacana atau teks. Keutuhan gramatikal dicapai apabila unsur-unsur bahasa dalam satu wacana dihubungkan dengan betul melalui peraturan tata bahasa yang tepat. Ini merangkumi penggunaan yang betul bagi elemen-elemen seperti yang pertama, kata ganti nama, yang kedua, kata hubung, yang ketiga,
kata rujukan. Yang keempat, penggunaan kata sendi dan kata depan. Yang last, wujudnya hubungan subjek predikat yang jelas. Yang kedua, keutuhan pula, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini merujuk kepada penggunaan tata bahasa yang membantu uh, yang penggunaan perkataan-perkataan yang sesuai dan konsisten dalam sesebuah wacana untuk memastikan kesinambungan dan kesatuan makna. Ia melibatkan hubungan antara perkataan dalam teks yang membantu dalam membentuk satu rangkaian makna yang padu dan koheren. Keutuhan leksikal dicapai melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama, sinonim, kedua, antonim, ketiga, pengulangan, yaitu repetisi, yang keempat, kolokasi, yang kelima, hoponim, dan hiperonim. Keutuhan yang ketiga, keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada kesatuan makna yang terjalin dalam satu wacana atau teks, di mana setiap elemen termasuk ayat, frasa, dan perkataan menyumbang kepada makna keseluruhan dengan cara yang konsisten dan logik. Keutuhan semantik memastikan message atau idea utama yang disampaikan difahami dengan jelas tanpa wujudnya kekeliruan atau percanggahan makna. Aspek-aspek yang menyumbang kepada keutuhan semantik termasuklah konsistensi tema, rujukan yang jelas, hubungan makna antara ayat, kesesuaian konteks, penjelasan dan penghuraian, dan yang akhir, penggunaan metafora atau kiasan yang konsisten. Baiklah, yang keutuhan seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada kesatuan dan kelancaran dari segi bunyi dalam bahasa lisan yang memastikan bahawa wacana atau ujaran dapat difahami dengan baik oleh pendengar. Ia melibatkan penggunaan dan pengaturan bunyi bahasa seperti konsonan, vokal, intonasi, dan tekanan yang berfungsi untuk memperjelas makna dan memastikan mesej disampaikan dengan lancar. Aspek-aspek yang menyumbang kepada keutuhan fonologi termasuk intonasi, tekanan, pengelompokan, rima dan irama, asimilasi dan elisi, fonem yang konsisten. Baiklah, saya akan terus sambung ke analisis keutuhan wacana dalam artikel ini. Yang pertama, analisis keutuhan gramatikal. Saya telah membuat tanda sebagai warna oranye. Yang contoh pertama, saya ambil perenggan dalam artikel dari pengenalan. Perenggan di atas ini telah menggunakan penanda penghubung yang dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut lebih bermakna dan utuh. Yang boleh kita lihat, yang saya highlight itu warna oranye, seperti contoh adalah contoh-contoh kata penghubung, yaitu kita boleh lihat ada kata penghubung dengan, dan, yang, kerana, dan juga mahupun. Ya, ini adalah antara contoh-contoh kata hubung lah. Dan seterusnya saya juga ambil contoh kedua dari perenggan pernyataan masalah. Perenggan di atas telah menggunakan penanda rujukan, yaitu kata ganti nama diri orang seperti mereka. Yang perenggan ini ada boleh lihat dalam baris ke-6, yang mereka merupakan guru yang masih kurang berpengalaman dan masih kurang pendedahan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Yang mereka itu merujuk kepada pelajar di IPG. Jadi yang pelajar di IPG ini kita boleh terus menggunakan penggunaan penanda penghubung tentangan juga telah digunakan
seperti walau bagaimanapun. Ya, kita boleh lihat dalam baris kedua dan ketiga, walau bagaimanapun, kajian mendapati terdapat aspek negatif yang menjadi kebimbangan dan perlu diberi perhatian dalam menggunakan teknologi yang sangat kompleks ini dalam pendidikan. Walau bagaimanapun digunakan sebagai satu penanda penghubung yang membawa fungsi tentangan. Nah, baik. Yang seterusnya adalah analisis dari segi keutuhan leksikal, di mana saya menggunakan warna hijau. Baik, contoh satu, saya juga ambil contoh perenggan dari dalam artikel juga sama dengan tadi pengenalan, di mana kita boleh lihat perenggan di atas telah menggunakan hubungan pengulangan yang mana mengulang kata yang sama, yaitu AI dan IED. AIED. Kita boleh lihat baris kedua dan ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi di bawah revolusi 4.0 yang sedang pesat berkembang, artificial intelligence bracket AI dalam pendidikan atau disebut dengan sebagai AIED, artificial intelligence in education. Kita boleh guna dia akan, yang saya highlight dengan warna hijau itu telah mempunyai hubungan pengulangan, telah ulang banyak kali dalam perenggan ini. Perenggan ini telah menggunakan hubungan sinonim yang di mana saya katakan tadi, yaitu artificial intelligence sebagai AI dan artificial intelligence in education sebagai AIED. Ini dapat menekankan topik utama atau tajuk fokus dalam artikel tersebut. Dalam artikel inilah di mana dia ulang banyak kali tentang AI dan AIED yang merupakan tajuk fokus dalam artikel ini. Baik, contoh yang kedua saya ambil perenggan ini telah menggunakan yang sama dengan contoh satu, hubungan sinonim. Tetapi perenggan ini telah menggunakan kata sinonim, yaitu Institut Pendidikan Guru sebagai IPG. Penggunaan perkataan singkatan atau sinonim ini dapat memudahkan pembaca memahami tajuk fokus dalam perenggan ayat ini dan mengkaji dengan lebih tepat dan betul. Baik. Seterusnya, analisis keutuhan semantik, di mana saya menggunakan warna biru. Baik. Perenggan di atas ini telah menggunakan hubungan sebab dan hasil, di mana hubungan sebab dan hasil ini merupakan salah satu hubungan dalam keutuhan semantik ini. Perenggan di atas yang saya highlight dengan warna biru, ayat yang ini kerana fungsi dan peranan guru membangunkan model insan. Di mana sebab boleh dilihat dari fungsi dan peranan guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran. Dan hasilnya kita boleh lihat peranan utama guru adalah untuk membangunkan modal insan. Yang ayat seterusnya, bagi memastikan kemenjadian murid di sekolah sentiasa seiring dengan visi dan misi sistem pendidikan di Malaysia seperti mana yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, maka kajian ini amat penting untuk dilaksanakan. Di mana kita boleh lihat sebab dia adalah untuk memastikan kemenjadian murid selaras dengan visi dan misi pendidikan. Dan hasilnya adalah kajian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan, yaitu sebab dan hasilnya. Baik, contoh yang kedua saya ambil, perenggan di atas juga menggunakan hubungan yang sama, yaitu sebab dan hasil lah. Ayat yang saya highlight, walaupun pada awal soal selidik, hanya sebahagian kecil responden yang menyatakan bahawa AI mempunyai kesan buruk terhadap kehidupan. Namun mereka boleh menyeraikan kekurangan AIED dalam membantu tugas guru dalam pengajaran dan pembelajaran.
di mana kita boleh lihat sebabnya pada awal soal selidik, hanya sebahagian kecil responden yang menyatakan bahawa AI mempunyai kesan buruk terhadap kehidupan. Hasilnya yang adalah, namun mereka boleh menyenaraikan kekurangan AI ini dalam membantu tugas guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ayat kedua, senarai kesan negatif yang dinyatakan oleh responden menjadi dapatan yang penting dalam kajian ini kerana ia menunjukkan bahawa bakal guru telah mempunyai kesedaran tentang kelemahan aplikasi AI ini. Di mana kita boleh lihat sebabnya adalah senarai kesan negatif yang dinyatakan oleh responden. Hasilnya adalah menunjukkan bahawa bakal guru telah mempunyai kesedaran tentang kelemahan aplikasi AIED. Alright. Akhir sekali, dari segi aplikasi keutuhan fonologi, di mana saya guna warna merah. Contoh pertama, perenggan di atas telah menggunakan tanda baca, seperti nokta dan koma. Ini menunjukkan bahawa perenggan ini mempunyai hentian suara yang tepat dan betul. Ini juga dapat membantu pembaca untuk membaca perenggan ini dengan lebih efektif dengan hentian yang sepatutnya. Di mana kita boleh lihat yang saya highlight yang warna merah ini, nokta, koma, sangat jelaslah dapat dilihat. Baik, penggunaan kata sinonim juga digunakan dalam perenggan ini seperti cekap, cepat, cekap, dan efisien. Di mana tiga perkataan ini membawa maksud yang sama tetapi perkataan yang berbeza. Baik, seterusnya contoh yang kedua, di mana saya ambil dari segi soalan kajian dalam artikel tersebut. Perenggan ini telah menggunakan tanda baca seperti tanda soal dan titik bertindih. Sebab soalan kajian bertanya soalan, jadi kita perlu guna tanda soal sebagai satu tanda baca soalan. Nah, tanda soal ini menunjukkan pertanyaan soalan yang digunakan oleh penulis dan memberi ruang kepada pembaca untuk cuba memikir jawapan tentang soalan yang ditanyai tentang ini yang ditulis oleh penulis ini. Ya. Baik, saya akan serahkan kepada Irfan tentang analisis kejelasan. Okay. Setelah selesai dengan analisis sebagai contoh sebentar tadi adalah keutuhan fonologi, keutuhan semantik, keutuhan leksikal, saya akan terus menyentuh untuk analisis kejelasan, di mana analisis kejelasan akan menyentuh tentang kohesi dan koheren. Jadi, kohesi dan koheren, apakah perbezaan kohesi dan koheren? Di sini saya tidak letakkan maksud kohesi kerana dalam perkara ini dalam arahan penerangan tentang perkara dalam artikel. Jadi saya hanya meletakkan isi pendek. Jadi untuk maksud kohesi dalam teks ataupun dalam sebuah artikel ataupun dalam sebuah tulisan merujuk kepada aspek tata bahasa dan linguistik yang menghubungkan ayat-ayat dan bahagian-bahagian teks agar tidak terpisah ataupun terputus-putus. Maksudnya daripada sebuah ayat ataupun sebuah perkataan menyambungkan maklumat-maklumat yang sama ataupun maklumat-maklumat yang berkait sahaja. Tidak melompat kepada maklumat-maklumat yang berbeza-beza. Sebagai contoh, bila kita mengatakan tentang isi A, tiba-tiba pada ayat seterusnya, tiada penerangan untuk isi A, kita terus melompat kepada isi B. Selepas isi B, baru kita menerangkan tentang isi A. Jadi, di situ berlaku tidak ada perkara yang sistematik ataupun tak teratur dalam sebuah tulisan. Jadi, contoh-contoh perkataan yang selalu digunakan untuk menunjukkan kohesi ini adalah penggunaan kata hubung, kata adjektif dan kata sendi nama. Di mana dengan penggunaan kata-kata ini, dia akan meningkatkan kefahaman seseorang pembaca ataupun pendengar dalam membaca perenggan ataupun mendengar perenggan tersebut dengan adanya penggunaan kata-kata tersebut. Jadi di sini kita boleh nampak contoh dalam
dalam perenggan yang saya ambil adalah penggunaan perkataan dan penggunaan perkataan untuk yang digunakan repetisi beberapa kali, berulang. Sebagai contoh yang saya katakan di sinilah dan untuk. Jadi seterusnya saya akan bergerak kepada koheren. Di mana untuk koheren, maafkan saya, di mana untuk koheren, koheren merujuk kepada bagaimana idea-idea dalam teks itu diatur secara logik. Berbeza dengan kohesi tadi. Kohesi tadi perkataan ataupun ayat-ayat yang menunjukkan untuk menunjukkan penulisan yang sistematik ataupun penulisan yang teratur. Jadi di sini koheren merujuk kepada bagaimana idea-idea dalam teks itu diatur secara logik dan mengikut satu aliran pemikiran yang jelas. Teks yang koheren adalah mempunyai hubungan makna yang konsisten antara ayat dan perenggan sehingga pembaca itu mudah memahami mesej yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya untuk mencapai koheren ini, penulis perlu menyusun idea secara berurutan dan logik. Perlu menyusun idea itu secara berurutan terlebih dahulu. Maksudnya sekurang-kurangnya mendapatkan rangka sebelum membuat penulisan tersebut. Jadi untuk perenggan koheren yang saya ambil ini, perenggan ini menunjukkan bahawa idea dan penyampaian maklumat yang disampaikan adalah jelas dan difahami. Kenapa saya katakan begitu? Kerana pada ayat pertama di mana dia mengatakan bahawa Ketua Pengarah UNESCO iaitu berpendapat bahawa AI adalah alat yang memberi peluang yang hebat untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh Agenda 2030. Dia tak habis di situ kerana ada sambungan isi di mana pada ayat kedua mengatakan bahawa menurut beliau lagi, AI membolehkan ramalan yang lebih tepat dan perkongsian pengetahuan yang lebih pantas dengan menawarkan inovasi penyelesaian dalam bidang pendidikan, kesihatan, ekologi, urbanism dan kreatif industri. Jadi, daripada ayat pertama tadi, dia menerangkan tentang siapa yang mengatakan tentang perkara tersebut. Namun dengan penggunaan kata ganti diri, iaitu, dengan penukaran penggunaan kata ganti diri, dia hanya tulis beliau, menurut beliau lagi. Maksudnya menurut kepada Ketua Pengarah UNESCO. Kita tak tulis balik Ketua Pengarah UNESCO. Jadi di sini nampak keteraturan yang telah ditetapkan. Jadi seterusnya, perkara ini dapat memudahkan seseorang pembaca itu untuk menganalisis maklumat-maklumat dalam sesebuah perenggan atau sebuah teks itu. Kerana macam saya katakan tadi, idea tidak berlompat-lompat daripada A ke B ke A balik. Jadi dia hanya teratur. A, penerangan untuk A. B, penerangan untuk B. Jadi ayat ini disokong, ayat untuk koheren ini juga disokong oleh bukti, contoh rujukan ataupun sumber sokongan. Maksudnya ada sumber yang membuktikan perkara yang telah disebutkan dalam perenggan tersebut ataupun perkara yang telah disebutkan dalam sesebuah perenggan itu. Jadi di situ dapat membuktikan kesahihan perkara yang telah diusulkan ataupun perkara yang telah dituliskan. Jadi bagi saya dalam sesebuah teks yang baik, kohesi dan koheren memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan mesej yang disampaikan itu jelas, tersusun dan mudah difahami untuk seseorang pembaca ataupun pendengar. Kohesi membantu mengikat ayat-ayat melalui penggunaan elemen tata bahasa yang betul, manakala koheren memastikan aliran idea-idea tersebut logik dan tidak melompat-lompat. Maksudnya macam saya katakan tadi, idea melompat-lompat daripada A ke B, A ke B, A ke B. Dan sehingga akibat daripada pengurusan kohesi dan koheren yang baik, teks yang dibaca itu dapat diikuti oleh pembaca ataupun pendengar dengan sangat lancar. Itu sahaja untuk kohesi dan koheren bergerak kepada analisis sumber rujukan yang akan dibentangkan oleh Shirley. Baiklah, salam sejahtera. Saya akan membentangkan analisis sumber rujukan. Saya telah mencari dua contoh untuk kita analisis sumber rujukan ini. Dan kita lihat contoh yang pertama. Dari contoh yang pertama, saya mencari sumber rujukan ini dan cara menulis rujukan untuk artikel adalah nama penulis, nokta, lepas tu tahun dalam kurungan, nokta, judul artikel, nokta, lepas tu judul jurnal perlu diitalikan, nokta, lepas tu jilid diitalik, nombor dalam kurungan, nokta, lepas tu halaman, nokta. Kita lihat pada contoh yang pertama. Untuk kau ini adalah nama penulis, lepas tu nokta, dan tanda merah ini adalah
tempat yang kesilapan. Sebab kita lihat yang koma ini, merah koma ini, dia sepatutnya tidak perlu letak koma ini sebab dia sudah ada tanda nokta dekat sini. So dia boleh buang simbol nokta ini. Lepas itu, International Journal of Academic Research is in Progressive Education and Development adalah judul jurnal. Dia sepatutnya perlu diitalikan, tapi dia tak ada, so dia salah lah. Lepas tu koma ini perlu tukar jadi nokta. Dan 10 ini adalah jilid, so dia perlu diitalikan. Lepas tu dalam kurungan 2, dia kekal sajalah. Lepas itu, PP ini saya tanda merah sebab dia tidak perlu letak dalam sumber rujukan ini. Dia terus tulis halaman dia, iaitu 1006 sehingga 1016. Next. Okay, so ini adalah contoh betul selepas pembetulan lah. So, kita boleh lihat count ini, count koma, lepas tu K di nokta, lepas tu judul jurnal internasional ini diitalikan, lepas tu koma, lepas tu 10 ini adalah jilid, dia diitalikan, lepas tu dia terus tulis halaman. So next, contoh yang kedua, yang tempat yang saya tanda merah adalah kesilapan juga. Kita tengok Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Dia adalah judul jurnal, so dia perlu diitalikan. Lepas tu koma ini saya tanda merah sebab setelah bagi judul jurnal ini dia terus nokta saja. Lepas tu 10 ini juga salah juga, dia perlu diitalikan. Lepas tu yang lain betul lah. So next. So contoh ini adalah betul selepas pembetulan. So kita boleh lihat Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu adalah judul jurnal, dia sudah diitalikan, lepas tu nokta. Lepas itu 10 ini merupakan jilid dan dia sudah diitalikan. So next, saya akan membentangkan tentang analisis sitasi dan rujukan. Next, dan contoh pertama, saya cari perenggan ini. Okay, kita lihat ayat yang pertama. Bermula pada era 1970-an, AIED telah berkembang terutama dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat pengajian tinggi. Dalam kurungan Goosen et al. Nokta 2018. So, ayat ini dia betul sebab dia berkaitan dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya adalah keupayaan AI berbanding kemampuan seorang manusia menjadi faktor penggalak kepada guru untuk menggunakannya sebagai alat bantu mengajar. So, dia ada kait dengan pendidikan ini. Okay, so ayat ini betul lah. The next, yang contoh yang kedua, saya cari perenggan ini. So, kita lihat ayat yang bertanda warna hijau. Hakikatnya, penggunaan AI dalam pendidikan telah mengubah bukan sahaja sistem pendidikan, tetapi juga kaedah perkongsian pengetahuan, pendekatan, pembelajaran, kognisi, dan pembangunan tamadun. Dalam kurungan KAL, 2021. So, ayat ini dia tidak ada kait dengan ayat yang pertama sebab ayat yang pertama dia menjelaskan bahawa pendidikan teknologi ini dia menjeburi
dalam bidang-bidang lain seperti sains penggunaan, industri dan sebagainya lah. Tapi ayat yang kedua ini yang saya tandakan warna hijau ini dia tidak sambung sebab dia tidak menjelaskan bahawa bidang-bidang bidang-bidang dalam AI itulah. So, dia perlu ubah ayat atau sitasi dan dengan yang lebih betul punya. Okay, so saya ingin menjelaskan bahawa kepentingan kesesuaian sumber rujukan dalam penulisan akademik. So, kepentingan ini dia mencari sumber rujukan yang sesuai ini sangat penting sebab dia dapat memastikan penulisan akademik adalah berdasarkan maklumat yang boleh dipercayai dan sahih. So, sumber yang diiktiraf seperti jurnal akademik, buku atau artikel yang dikaji pakar dapat meningkatkan kredibiliti penulisan. Yang seterusnya adalah sumber rujukan ini penting untuk menyokong hujah dan pendapat. Hal ini disebabkan sumber rujukan yang sesuai memberi bukti kukuh untuk menyokong hujah atau pendapat dalam penulisan. Dengan merujuk kepada penyelidikan terdahulu atau pandangan pakar, penulis dapat memperkukuhkan hujah mereka. So, itu sahaja daripada saya. So kita sudah tamat pembentangan pada hari ini. So, sekian, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.